أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita sedang bincangkan Suratul Baqarah, dan ayat terakhir kita ambil adalah ayat 175 dan 76. Kita ambil daripada 174 dan kita dah bincangkan hari itu berkenaan 174, di mana Allah Ta'ala nyatakan sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah Ta'ala daripada kitab dan beli dengannya dengan harga yang akan barang yang harganya sedikit, itu berdunia. Dan mereka itulah orang yang tidak makan melainkan dalam perut mereka ni melainkan api, dan Allah Ta'ala akan bercakap dengan mereka hari kiamat nanti. Allah Ta'ala akan bersihkan mereka, dan untuk mereka ada azab yang pedih. Dan kita nyatakan bahawa yang dimaksudkan di sini berkenaan dengan apa mereka sembunyikan, kerana dituju kepada ahli kitab. Yang dimaksudkan itu adalah berkenaan dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kerasulan baginda. Dan kemudian Allah Ta'ala terangkan kedudukan mereka di akhirat nanti. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mana petunjuk mereka dapat dah, tapi mereka jual untuk dapatkan kesesatan. Wal azab bil maghfirah, dan mereka menjual membeli azab dengan keampunan. Dan sambungan insya-Allah kat situ ayat yang, akhir ayat yang ke 175 tu kita sambung situ. Fama asbarahum 'alan nar. Ma asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. Yang qaulu Allah Ta'ala, maka alangkah sabarnya mereka. Actually ma asbara, ini kena belajar sikit. Kalau kita kata ma asbaru, maksud dia apakah, dia jadi soalan. Ma ni boleh jadi question tau. Boleh jadi question, boleh jadi untuk takjub. Dalam ayat ni dia untuk takjub. Nak macam mana tahu dia takjub ke tidak? The word lepas dia tu baris atas, asbara. Contoh macam orang tu kata ma ajmalal qamaru, alangkah cantiknya bulan. Dia kena sebut ma ajmala. Tadi kata ma ajmalu. Kalau ma ajmalu, maksud dia the question is apakah bulan yang paling cantik. Sedangkan yang dikenaki kata apa? Alangkah cantiknya bulan ini, maksud dia. Alangkah cantik bulan dia kata ma ajmalu, ma ajmala. Jadi dia kata ma asbarahum, fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabar mereka ke atas api neraka. Memberitahu Allah Ta'ala bahawa mereka dalam azab yang dahsyat, yang besar, yang hebat, yang akan rasa takjub sesiapa yang melihat mereka dalam azab tadi, kan? Bahawa mereka ni orang-orang yang sabar di atas perkara tersebut. Bahkan mereka ketika mereka buat benda tersebut, mereka tahu mereka akan dimurkai Allah Ta'ala. Bahkan mereka sabar, sanggup untuk apa? Menahan azab Allah Ta'ala yang besar, yang dahsyat. Peliknya, mana sesiapa yang melihat mereka dalam keadaan berkenaan akan rasa apa? Takjub dengan keadaan mereka yang itu ahli kitab ini, yang sanggup menjual atau membelikan kesesatan dengan apa? Dengan petunjuk. Dan mereka beli azab dengan apa? Dengan keampunan. Allah Ta'ala beri keampunan. Mereka beli, jual keampunan tadi, dapatkan azab. Alangkah sabarnya mereka untuk mendapat azab. Alangkah dahsyatnya, sabarnya mereka. Mereka tahu akan kena azab, tapi mereka apa? Sanggup untuk benda berkenaan. Alangkah sanggupnya mereka untuk menghadapi azab. Sedangkan azab tu besar, orang akan pelik. Sedangkan kita nak lari daripada neraka. Mereka tak apa masuk neraka. Asalkan apa? Jangan sampai nanti mereka dihujah oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, sorok sembunyikan. Sedangkan Allah tak tahu apa mereka sembunyikan. Daripada sebab dahsyatnya apa yang mereka berada dalamnya, daripada azab dan hukuman serta rantai-rantai, Allah Ta'ala melindungi kita daripada perkara berkenaan. Dan dikatakan juga maksud ma asbarahum 'alan nar, maksud dia alangkah kekalnya mereka. Alangkah kekalnya mereka kerana amalan maksiat yang mereka buat, yang membawa mereka kepada neraka tadi. Alangkah kekalnya mereka dalam neraka. Ma asbarahum 'alan nar, ma adwamahum, alangkah kekalnya mereka dalam neraka. Itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ni. Dan berikutnya, zalika bi anna Allah nazzal kitabil haq. Yang demikian adalah kerana Allah
telah menurunkan kitab dengan kebenaran. Dan mereka layak hukuman-hukuman ini kerana Allah Ta'ala telah turunkan ke atas Rasulnya Muhammad SAW dan ke atas para anbiya sebelum baginda kitab-kitabnya. Dengan apa? Dengan kitab tadi bersifat mentahqiqkan yang hak dan membatilkan yang batil. Mana apa yang kebenaran itu dikatakan kebenaran, apa yang batil itu dikatakan kebatilan. So, jadi actually tiada ruang untuk mereka menafikan. Pasal apa dalam Musa punya ajaran disokong oleh Isa. Apa dalam Isa disokong oleh Muhammad SAW. So jadi actually tak ada ruang untuk mereka menyatakan tak mengapa mereka buat apa mereka buat. Pasal di atas janji Allah Ta'ala ambil dari mereka adalah mereka jangan menyembunyikan sebarang kebenaran yang datang. Patut mereka siarkan dan isytiharkan. Dan mereka ini telah mengambil ayat Allah Ta'ala sebagai ejekan atau gurauan. Kerana apa? Kitab mereka menyuruh mereka untuk menzahirkan ilmu dan menyebarkannya. Ikut dalam kitab suruh apa? Belajar ilmu ni dan juga sebarkan ilmu ni, nyatakan dia. Lalu mereka apa? Menyanggahi kitab mereka dan juga mereka mendustakan kitab berkenaan. Maka mereka sorok pula. Maka sebahagian benda mereka apa? Mereka tukar, ganti. Contoh macam kita lihat dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah piawaian asal untuk kitab-kitab terdahulu. Terseleweng ke tidak, nak tengok mudah aja. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka dia terseleweng. Contoh macam bila dalam Islam kita belajar Adam AS mulia dengan sebab ilmu. Malaikat sujud pada Adam lepas dapat ilmu. Tunjukkan, zahirkan ilmu, maka Allah Ta'ala kata pada malaikat, sujudlah kamu semua pada Adam. Sedangkan dalam Bible lain. Dan Genesis chapter 2, dikatakan bahawa Adam punya kesalahan pertama makan buah knowledge, buah hikmah, the fruit of knowledge. Dia makan buah tu. Bila dia makan tu, maka itulah dosa pertama dia. Nampak? Disalahkan dia sebab apa? Sebab ilmu. So manusia itu sebab kenapa dulu gereja dia sekat orang ramai, orang awam daripada baca kitab. Bahkan apa, sebelum timbulnya zaman zaman percetakan yang secara meluas, industri, kitab Bible ni hanya dipegang oleh golongan tertentu sahaja. Mana orang tertentu saja boleh baca kitab Bible. Jadi zaman sekarang ni bila orang awam dia pegang, tu jadi kelangkabut. Keluar buku-buku yang menulis berkenaan kesalahan Bible dan sebagainya sebab mula tersebar pada masyarakat dia. Pasal orang ramai mula kritis. Kalau tidak dulu, orang cuma kata apa? Percaya saja yang cakap banyak. Mana kalau orang tak faham juga, dia kata apa? Anda tidak ada lagi Roh Kudus. You don't have the Spirit. If the Spirit with you, you will understand, dia kata. Kalau tak ada Spirit, tak akan understand. Ini cara mereka turun ke orang ramai, supaya jangan sampai apa? Jangan sampai bersoalkan lagi kitab-kitab suci mereka. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, mereka punya piawaian Al-Quran menunjukkan mereka salah. Bahkan kita kata dalam kitab mereka disuruh supaya menyampaikan, zahirkan kebenaran, bukan sembunyikan, sebarkan kebenaran. Dan mereka dustakan dan juga mereka canggahi kitab mereka. Dan Rasul yang penamat ini, itu Muhammad SAW, menyuruh mereka kepada Allah Ta'ala dan memerintahkan mereka untuk perkara makruf dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Tapi apa? Tapi mereka mendustakan baginda dan menyanggahi baginda serta menentang baginda SAW. Jadi betul. Kenapa itu kan apa Nabi larang mereka? Daripada perbuatan curi ke, zina ke, riba dan sebagainya, semua sekali benda yang sama dengan kitab mereka. Apa lagi peluang, apa lagi ruang sebenarnya mereka tak suka? Kita zaman kita sekarang bila Islam datang, contoh antaranya berkaitan dengan masalah tutup aurat. Ikut agama mereka pun tutup aurat itu adalah benda yang bagus. Bahkan digalakkan, ditekankan. Tapi bila sama sekarang dia pelik, dia kontra. Anything datang pada Rasulullah SAW dia akan kontra. Sebab apa dia kontra? Sebab ini perbuatan mereka sendiri. Mereka dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang ke Allah Ta'ala nyatakan falamma ja'ahum rasul min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ayat ni kita dah lintas dah. Okey. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Okey, sekejap okey, dekat dah. Okey, ayat yang ke 101. 101. Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Baqarah ayat 101, Allah Ta'ala nyatakan apa? Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Dan apabila datang pada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa di tangan mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, telah melemparkan sekumpulan dari kalangan orang-orang yang diberikan mereka di kitab
Dilemparkan apa? Kitab Allah wara'a zuhurim. Mereka campak kitab Allah ke belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tak mengetahui perkara berkenaan. Mereka terpaksa buang kitab. Pasal kalau pegang, orang akan tanya, ni apa? So dia boleh buat apa? Dia buang. Dia buang, tinggalkan kitab terus. Jadi segala ajaran kitab tadi sampai boleh kontra dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kalau kontra, dia kontra. Dia akan buat bertentangan. Islam kata tak boleh, Islam kata boleh, dia kata tak boleh. Contoh macam kita kata poligami contohnya kan. Dalam Islam kata boleh. So dia buat kontra. Dia kata apa? Tak boleh. Sedangkan dalam Bible, dalam Old Testament, New Testament, para anbiya, Bani Israel, bukan kami seorang. Bukan 4 orang. Bukan 9 orang. 99 orang pun ada. 99 orang. Isteri seorang tu. 99. Mana Nabi Sulaiman, isteri dia ramai. Nabi Daud, isteri dia ramai. Tapi biasa tak? Bila datang church, only one. Dia datang mana? Tak ada. Dia kontra. Dia terpaksa kontra. Sebab apa? Tak nak seiring Islam ni sama dengan agama dia. Dia bimbang. Nanti akan dipersoalkan. Kenapa serupa? Seorang akan mula mengkaji. Jadi, diorang buang. Dia tinggalkan terus. Dia lemparkan terus. Dan hatta sebab itulah, kita kata, apa disuruh oleh Muhammad SAW, sebenarnya sama seperti apa disuruh oleh Musa. Apa disuruh oleh Isa. Apa disuruh oleh Ibrahim. Tak ada beza. Tapi diorang terpaksa kontra. Sebab tu kontra daripada apa? Satu Tuhan jadi 3 Tuhan. Faham tak? Atau separuh tu jadi terus etis. Dia boleh contoh macam apa itu kat dunia ni, macam komunisme apa tu sosialis. Walaupun kita nampak benda tu nampak muka Rusia, nampak muka apa Korea Utara, Mao Zedong China dan sebagainya, tapi sebenarnya pencetus dia adalah Yahudi. Kenapa perasan tak? Benda tadi pasal dia terpaksa kontra. Tak boleh serupakan diri agama atau fahaman mereka ni serupa dengan Islam. Terpaksa buang pasal Nabi Muhammad ajar mereka benda yang sama. So Indian tu pasal apa? Pening kepala. Pasal dia orang sibuk nak marah pada orang dia berzina dan sebagainya. Tapi Islam ajak benda yang sama. Jadi dunia macam kita kata sekarang ni macam buang arak kan. Benda mabuk ni. Asyik benda tak elok. Tapi Islam, kita lihat Islam, kerana Islam datang, hampir 2 bilion manusia tak minum arak. Bukan sebab ada kamera surveillance, bukan sebab ada pegawai polis datang rumah, tak ada. Kan kalau kita simpan dalam rumah kita arak sebotol seorang, ada siapa datang cek? Tak ada. Yang tak simpan apa pasal? Sebab ini kita kata ini yang kita katakan haibah, kehebatan ataupun orang kata kemuliaan arahan Al-Quranul Karim. Walaupun tak ada penguatkuasa, ia akan berjalan. Yang diorang beri keluarkan, Amerika Syarikat cuba haramkan arak 1920 sampai 1932, 12 tahun. Dia buat amendment ke-18 dan perkara ke-18 dalam dia punya dia punya perlembagaan. Diharamkan menjual, membeli, menyimpan, mengedar dan sebagainya intoxicated drinks. Mana start dia tu, dia try buat 12 tahun, gagal. Sebab dia tak nak asas agama dia masalah. So dia gunakan korang minoriti ni, bukan agama yang kacau. Dia try buat dengan cara biasa. 12 tahun dia gagal. Lepas tu paksa halalkan balik. Halal lah. Asalnya nak minta haram, lepas tu jadi halal. Pasal itu sebab kita kata dalam konteks ni, kita kata Islam ni, kita kata apa ajaran Muhammad tadi, bunga atau hasil dia, buah hasil ajaran Muhammad tadi, lihat depan mata kita sekarang ni. Tanpa siapa jaga kita, tanpa siapa sekian, tuan-tuan pakai pakai tudung elok. Ada siapa paksa? Tak ada siapa paksa pun. Kan? Tapi atas dasar apa? Allah Ta'ala perintahkan arahan Nabi SAW, maka kita patuh. Itu yang kita katakan sebagai haibah. Kerana arahan tadi. Tapi diorang yang Kristian sekarang tak boleh buat ikut ajaran dia. Kerana ikut ajaran dia, maka terpaksa serupa dengan Islam. Sebab serupa. Jadi dia buang tajuk. Jadi konsep keagamaan, contoh Christianity, keagamaan dia mestilah balik kepada percaya Isa mati disalib. So dia akan isytihar benda itulah. Isa mati disalib di atas palang untuk hapuskan dosa manusia. Dia tak balik pun pada masalah morality dan sebagainya. Tutup mulut. Mana akan baik kalau ada Isa nak. Kalau dia sekian minta tengah malam pada Isa. Dia cuba ajar manusia supaya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita konsep yang kita kata mereka cuba lari. Sedangkan apa Nabi Muhammad ajar kepada Tuhan yang satu, itu ada seruan yang sama dibawa oleh semua para anbiya. Tapi mereka sering nak apa? Kontra dengan apa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda tak boleh pun, tapi mereka nak buat juga. Ni bahaya dia. Jadi pasal apa? Nabi tadi dia kata menyuruh mereka kepada Allah Taala, merintahkan mereka untuk perkara makruf dan mendarah mereka perkara mungkar. Dan mereka mendustakan baginda dan juga menyalahi baginda serta menentang baginda dan menyembunyikan sifat-sifat baginda. Lalu mereka apa? Memperolok-olokkan terhadap ayat Allah yang turun ke atas rasul-rasul yang sebelum ni. Semua ayat turun tadi dipermain-mainkan, diubah, ditukar. Dan dia kadang-kadang sampai kelakarnya apa?
Jadi sekarang ni diorang pun tahu bahawa apa kita kata dipakai untuk ajaran Bible bahasa Inggeris. Sedangkan dia tahu bahawa bahasa asal dia yang digunakan oleh Isa AS adalah Hebrew, bahasa keluarga dia. Tapi bahasa bangsa di Palestin itu adalah Aramaik. Tapi diorang punya rujukan berkenaan Bible tadi balik kepada Latin. Tak pelik ke? Latin. Kemudian hatta Old Testament pun the original text Latin. Mana yang Hebrew-nya? Pasal Musa tak bercakap bahasa Latin. Isa tak bercakap bahasa Latin. Nampak dia pening kepala, nak boleh. Jadi dia apply-kan kepada orang ramai pakai translation apa? King James version King James yang ditetapkan. Yang tu dia pakai, lain semua buang. Sesuka hati dia je tolak masuk dalam kitab. Orang Katolik ada 6 kitab lebih. Orang Protestan kurang kitab. Kan dia main tolak tarik suka hati. Apa dia kalau dia kata dalam dalam Protestan punya dia ada kurang 6 kitab berbanding dengan orang Katolik. Katolik ada 73 kitab. Protestan ada 67. Dia kurang 3 kitab. 6 kitab daripada yang 2 version tadi. Mana kata-kata Tuhan tu diambil, dia keluar, dia masuk, dia tambah, dia tolak, dia tarik suka hati dia. Sebab kadang-kadang alasan dia tadi itulah kena membuang ataupun apa, mengelakkan wujudnya perisytiharat kepada apa? Muhammad Nabi akhir zaman. Tu je. Kalau ikutkan dia sebenar daripada segi apa? Segi kesan ajaran Christianity sini bermula lepas kedatangan Isa AS sampai sebelum kedatangan Muhammad SAW, memang diorang di Eropah ke di mana sekalipun tak ada sebarang panduan. Hatta dia panggil apa? 1000 zaman apa? 1000 tahun untuk zaman kegelapan. Dia dark age kan? Zaman dark age tadi. Dia kata kerana diorang hilang panduan. So hilang panduan tadi pasal dia terpaksa potong banyak benda. Buang ini, buang itu, buang sekian. Last sekali tak tinggal apa pun panduan untuk mereka. Last sekali agama tadi hanya apa? Ritual ataupun cuma setakat apa? Upacara tertentu. Umat Islam kalau buat macam tu perangai menjadi sama juga. Upacara Islam ni bila mana? Bila datang bulan Ramadan, kan? Hari raya, lagi weh. Hari kahwin, anak lahir. Ya, apa lagi? Mati. Mati ada ritual dia. Lain tu tak ada. Islam duduk luar. Duduk luar sini, kita duduk dalam ni. Mana boleh? Mana Islam ni meliputi segala-galanya. Mereka buat macam tu dahulu. Itu yang jadi pada mereka. So, secara tak langsung kerana ini mereka layak untuk azab dan juga hukuman. Tuhan kata, kenapa mereka layak? Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab bil haq. Itu adalah kerana Allah Taala turunkan kitab dengan kebenaran. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab bil haq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Sungguhnya orang-orang yang bercelanggahan berkenaan kitab, maka mereka berada dalam apa pecahan ataupun belahan yang jauh, kedudukan yang jauh, perpecahan yang jauh. Baik. Hari ini kita masuk bahagian yang baru. Dan di sini start daripada sini sekarang. Macam saya kata itu memudahkan start juzuk kedua. Allah Ta'ala alihkan daripada kiblat ni, asal daripada Baitul Maqdis balik pergi kepada Baitullahil Haram. Dari situ mula perpindahan untuk umat Islam ini balik kepada syariat yang diberikan tampuk pemerintahan Islam agama ni, dunia ni kepada umat Islam. Lepas tu tak terangkan berkenaan dengan yang kita bincangkan itu berkenaan dengan kedudukan Allah Taala sebagai pemerintah penguasa yang utama. Allah Taala terangkan bahawa dia lah yang layak menghalalkan atau mengharamkan. Dan sebab itu Allah Taala berikan contoh-contoh berkenaan golongan-golongan yang tersesat. Dan sekarang ni Allah Taala masuk pada ayat ni untuk terang pada kita berkenaan dengan apakah dia yang kita kena buat untuk menjadikan kita layak menerima khilafah di muka bumi ini. Ni sekarang ni mula Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, merangkumi ayat yang mulia ini ke atas himpunan-himpunan, jumlah-jumlah yang hebat dan kaedah-kaedah yang mendalam serta akidah yang lurus. Mendalam ni dalam ayat yang pendek, satu ayat ni terhimpun jumlah-jumlah atau kalimah-kalimah yang agung, kaedah-kaedah yang mendalam serta akidah yang lurus. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Mujahid, daripada Abu Dzar Al-Ghifari, bahawa beliau telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia kata apa? Mal iman. Abu Dzar pernah tanya kepada Rasulullah, mal iman, apakah dia iman Rasulullah? Lalu baginda SAW telah membacakan ayat ini kepada beliau. Diterangkan, Nabi tak jawab dengan lain, Nabi jawab dengan ayat ni sehingga akhir ayat 1-7 ni. Kemudian dia kata lagi, kemudian dia bertanya pada baginda sekali lagi, dia kata mal iman, maka baginda pun menjawab dengan ayat ini. Kemudian dia bertanya lagi kepada baginda, lalu baginda bersabda pada beliau, Nabi kata apa? Apabila engkau ketahui idza amilta hasanatan, bila engkau buat satu kebaikan, ahabbaha qalbuka, akan suka kepada kebaikan tadi hati engkau. Wa idza amilta sayyi'atan, bila engkau buat satu benda yang buruk atau keburukan, abghadaha qalbuka, akan benci dia hati engkau. Tapi hadis ini munqati', terputus. Kenapa? Kerana Mujahid tidak menemui Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dia mati awal lagi. Mana Abu Dzar dah mati lama, tapi barulah lepas tu Mujahid ni datang. So Mujahid tak pernah jumpa dengan Abu Dzar. Okey, dan Mujahid ni jumpa dengan Ibn Abbas. Ya, dia jumpa Ibn Abbas, dia anak murid Ibn Abbas. Tapi dia bukannya anak murid kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Anyway, dalam hadis ni jawapan yang awal tu, bukan yang belakang tu. Jawapan yang awal tu berkenaan dengan bila ditanya pada Nabi SAW apa dia iman, Nabi jawab dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi. Nabi terangkan macam tu. Tapi dalam ayat tu ada teranglah iman tu apa, ya. Baik. Adapun perbincangan mengenai tafsir ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia merintahkan orang beriman pada awal juzuk pertama tu kita bincangkan berkenaan dengan menghadap daripada Baitul Maqdis. Ya, mula-mula kan Allah Taala suruh orang beriman hadap Baitul Maqdis. Mula-mula start Islam datang suruh hadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian Allah Taala alih mereka kepada Kaabah. Kemudian Allah Taala alih mereka kepada Kaabah. Itu perbuatan itu telah menjadikan berat kepada jiwa sebahagian sekumpulan daripada ahli kitab dan sebahagian orang beriman, orang muslim. Sebahagian ahli kitab ketika Nabi pindah ke Madinah, orang Madinah ketika tu actually terkesan juga dengan fahaman-fahaman ahli kitab. Hatta orang Ansar Aus dan Khazraj tu, mereka sendiri rapat dengan kabilah-kabilah tertentu daripada kalangan Yahudi. Dan bahkan mereka sendiri pun, Al-Ansar, orang Ansar tadi masuk Islam sebab jiran Yahudi mereka. Jiran Yahudi mereka yang terangkan Muhammad itu siapa, sifat dia, rupa dia macam mana. Sampai kan bila jumpa Rasulullah SAW, mereka lah salah satu kabilah yang jumpa Nabi terus ambil. Nabi tahu, kerana Nabi tawarkan diri. Nabi tawarkan diri kepada setiap kabilah yang datang. Semua tak nak. Ada yang nak terima tapi minta nak kuasa. Nabi tak bagi. Ada yang tawarkan, Nabi tak. Dia kata tunggu nanti kami balik tahun depan kami bagi tahu. Dia balik jumpa kaum dia, bagi tahu, bertanya dulu. So Nabi SAW tawarkan diri satu persatu. Tapi tak ada siapa yang datang terus kata ambil kecuali orang Madinah. Dan maka ketika mereka berbai'ah dengan Rasulullah SAW, mereka tak lagi kita dapat ajaran keseluruhan Islam. Tapi bila kan perjanjian yang Nabi ambil dalam bai'ah Aqabah yang kedua, ketika datang diorang tu, diorang tak kita panggil tak tergerak pun untuk rasa ragu-ragu. Bila salah seorang di kalangan mereka bertanya, dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kami beri pada engkau apa kau minta, kami tunaikan janji kami, bai'ah ni janji, bagi harta engkau, bagi kepada engkau harta kami, nyawa kami, anak kami, isteri kami, tanah air kami, untuk pertahankan kau, lindungi engkau, bantu dakwah engkau, apa kami dapat? Apa kami dapat? Sini soalan itu patut ditanyalah. Kita nak invest kan, bila tuan-tuan ada duit nak invest kan, invest pada satu benda, investment tadi kena betul. Kalau investment tak betul, anda rugi. Sebab kenapa kalau contoh macam nak bagi derma sekolah agama pun, tengok sekolah agama ajar apa. Kalau dia ajarnya budak-budak dia pakai serban apa masuk dalam kubur, janganlah bagi. Kan? Tengok tempat di mana. Kalau dia kata tempat tu, kadang kata tak check, maka kita rugi, investment kita rugi. Dan jangan sangka baik saja, kita kena belajar untuk memerhatikan di mana. Jadi diorang pandai jugalah, diorang tanya, kalau kami tunaikan apa kau minta. Pasal memang mengambil Rasulullah SAW sebagai orang yang dilindungi, seolah mereka bermusuhan dengan seluruh tanah Arab. Sebab Nabi dimusuhi oleh penjaga-penjaga Kaabah.
Itu Quraisy. Quraisy musuhi Nabi. Maka kalau Quraisy musuhi Nabi, maka seluruh Arab akan musuhi Nabi. Bila orang yang melindungi Nabi pun dia akan musuhi oleh semua orang sama. Maksudnya dia akan dimusuhi seluruh tanah Arab. So apa jadi? So dia tanya dengan Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Agak-agak dia jawab apa? Dapat projek. Kamu tunai, kamu dapat projek. Dapat tanah ke ujung sana, kat ujung sana, kan? Dapat sekian, dapat duit, dapat emas, dapat kaya. Agak Nabi jawab apa? Syurga. Tahu bila cakap syurga, Nabi SAW sebut syurga, diorang kata apa? Sedangkan diorang tak belajar habis lagi. Baru datang bai'ah ni. Tahu dia kata apa? Ubsut yadak. Ulurkan tangan kau Rasulullah, kami nak bai'ah kau. Sebab apa? Sebab kenapa? Sedangkan mereka tak pernah belajar secara formal dengan Rasulullah SAW. Tapi bila jumpa Rasulullah sebut syurga saja, mereka terus ambil. Sebab apa? Sebab jiran Yahudi mereka yang banyak ceritakan tentang akhirat dan sebagainya, terkesan dalam diri mereka berkenaan perkara tersebut adalah benar. Saya mereka nampak Nabi, dia tahu inilah dia orang yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi Madinah. Bahkan itu Allah Taala kata apa? Allah Taala sebut pada mereka ni apa? Atamuruna sabil birri wa tansawna anfusakum. Kamu suruh orang ramai buat kebaikan, kamu lupa diri kamu sendiri. Dia cakap pada orang Madinah yang masuk tak apa, masuklah Islam, betul, Muhammad betul. Dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Ini masalah. Dan bahkan bila kita kata tadi terkesan dengan fahaman Yahudi ni atau ahli kitab ni, hatta orang-orang di Kuba kan dipuji Allah Taala dalam surah At-Taubah. Dalam masjid berkenaan ada rijal yuhibbuna an yatatahharun, suka bersuci. So Nabi tanya dengan orang Kuba, apa benda kamu buat sampai Allah Taala puji kamu? So orang kata, kami dahulu diajarkan oleh jiran-jiran kami Yahudi ini supaya gunakan air ketika beristinja. Maksud dia terkesan dengan ajaran macam tu sekali. So bila Nabi datang dan dia terima Islam tadi, actually memang orang-orang Madinah ni ada sikit, orang kata, influence dengan Yahudi punya fahaman asalnya. Bahkan itu sebab kenapa dia disebut kat sini bahawa sebahagian mereka ketika tukar kiblat daripada Baitul Maqdis tukar kepada Masjid Baitullahil Haram, itu Kaabah, ada yang rasa macam berat. Okey. Maka Allah Taala turunkan penjelasan hikmah dalam perkara tersebut, bahawa sebenarnya Allah Taala suruh perintah berkenaan ada hikmah dia, iaitu bahawa yang dikehendaki hanyalah ketaatan pada Allah Azza wa Jalla dan kepatuhan kepada perintahnya dan menghadap kepada mana sahaja tempat yang dihadapkan olehnya dan mengikuti syariatnya, apa yang disyariatkan olehnya. Okey, dan inilah dia yang dipakai sebagai apa? Albir, takwa dan iman yang sempurna. Kalau orang kata iman sebenarnya apa? Bukannya masalah menghadap ke mana. Kalau Allah Ta'ala suruh menghadap ke kutub utara, kita kena kutub utara lah. Memang kita kata kisah Ibrahim AS punya kisah tu ada memberi influence dalam tajuk tadi. Tetapi kalau dikata Allah Ta'ala tak nak hadapkan kita ke situ, maka kita tak akan hadap ke situ dengan suka hati kita. Pasal Nabi SAW sendiri tahu bahawa berkenaan Ibrahim AS punya kisah di Kaabah. Tetapi Nabi suka pun Nabi tak boleh buat apa. Selagi Allah Ta'ala tak izinkan, tak benarkan baginda menghadap ke sana, baginda menghadaplah juga ke Baitul Maqdis. Bila Allah Ta'ala benarkan menghadap ke Baitullahil Haram, baru Nabi menghadap. Menunjukkan bahawa apa? Dekat situ, yang tajuk sebenar masalah kiblat tadi, bukan masalah arah mana. Bukan kerana point dia kerana apa? Kerana Kaabah itu pusat apa? Pusat dunia Pusat dunia. Tak, bukan. Bukan sebab itu. Tapi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak. Bukan sebab kita kata kerana perkiraan kita, calculation kita, semua tanah dunia ni menghala ke situ. Tak. Bukan. Bukan sebab itu. Bahkan anda menyembah, anda menghadap ke arah Kaabah dalam waktu sujud, solat dan sebagainya, kerana Allah Ta'ala perintahkan. Kalau Allah Ta'ala kata perintahkan menghadap tempat lain, tempat lainlah anda menghadap. Walaupunlah kita kata Kaabah itu tempat mulia, tanah haram, kalau Allah Ta'ala alihkan ke tempat lain, anda kena patuh. Bukan sebab masalah di tanah haram atau tidak. Faham tak? Mana kita kata kena ini faham betul. Jadi sebab itu kita kata yang dimaksudkan atau dikehendaki pasal diakhirkan Allah Taala kata saya qulu sufaha'u minnas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kan ada yang berkata sebagai manusia, apakah yang mengalihkan mereka itu orang Islam ni daripada kiblat yang asal mereka menghadap. Itu kan kiblat itu alih pula. Lepas tu Nabi disuruh jawab kepada orang-orang tadi, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan Muhammad kepada mereka, milik Allah timur dan juga barat. Yahdi may yasha. Allah Taala beri hidayah pada siapa dia kehendaki ke jalan yang lurus. Maksud dia tak ada kaitan dengan masalah arah mana, tapi milik Allah Taala untuk hadapkan. Faham? Allah Taala takkan hadapkan kita sia-sia. Pasti ada benda kebaikan di situ. Namun begitu anda dan saya semua sekali ni menghadap ke
Kaabah bukan sebab dia adalah pusat bumi, bukan sebab dia adalah pertengahan bumi, bukan sebab tak ada. Jangan bincang masalah tu. Itu kan perkiraan kita. Dan kita ikut kita, Allah Ta'ala perintah, dengar je. Dengan sebab itu asal sebenarnya. Kerana apa? Kerana dia kata apa? Ketaatan pada Allah Ta'ala, mengikuti perintahnya, menghadap kepada mana dihadapkan, dan mengikuti apa disyariatkan. Inilah dia kebaikan dan takwa serta iman yang sempurna. Itulah dia takwa, kebaikan, albir, takwa dan juga iman yang sempurna. Dan bukanlah kemestian untuk menghadap kepada arah tertentu daripada timur dan barat, okey, atau timur atau barat. Kebaikan dan juga ketaatan. Mana menghadap ke timur atau ke barat, atau menghadap ke Kaabah itu sendiri, asalnya bukan menjadi satu kebaikan, melainkan setelah apa? Jika tidak ia disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana jika tidak diperintahkan Allah Taala atau disyariatkan oleh dia, maka dia tidak menjadi sebagai kebaikan atau satu ibadat ataupun orang kata apa, benda-benda yang mendekatkan diri kepada Allah Taala. Stop situ je. Mana bukan menjadi sebab timur atau barat, tapi sebab dia kerana apa? Allah Taala perintahkan. Itu beza sebenar. Mana seorang mukmin kena faham bab ni. Kadang-kadang kita ni terlampau orang kata banyak benda. Kan kita kan falsafah. Kenapa Safa Marwah? Kan lari-lari kenapa? Sebab. Kenapa melontar? Sebab lontarlah syaitan dalam apa? Lontar. Kan? Bukan. Kita melontar sebab Nabi melontar. Kita sebab Nabi suruh. Tu je. Macam ketika perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan dia cium Hajar Aswad. Dia kata apa? Wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau batu. Engkau tak memberi manfaat, engkau tak beri mudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku takkan cium kau. Maksud dia totally, macam tajuk ini, totally dibuat benda berkenaan kerana Allah Ta'ala syariatkan ia melalui perintah dia atau melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak kerana yang lain. Ini asas sebenar. Bila orang tu kata apa itu kebaikan, ini dia kebaikan yang sebenar. Bila orang tu kata apa itu iman, ini iman yang sebenar. Ini iman sebenar, inilah kebaikan yang sebenar, bukan yang lain. Bahkan nak kata takwa, ini juga yang takwa sebenar. Bukan takwa ni kita reka-reka, tak. Takwa inilah dia. Nak tahu orang tu benar ke takwa ke tidak, ini garis panduan dia. Ya. Dan kerana ini Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajah kamu ke arah timur atau ke arah barat. Ada budak ke? Ke telefon? Budak, ingat telefon. Okey. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mana ayat ni sebagaimana dalam surah dan disebut dalam tajuk adahi, tajuk penyembelihan, kata apa, orang menyembelih binatang korban dalam surah Al-Hajj ayat 37. Allah kata apa? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak mencapai Allah Ta'ala, tak sampai kepada Allah Ta'ala daging binatang kurban tadi ataupun darah dia. Walakin, akan tapi yang sampai sampai pada Allah Ta'ala at-taqwa minkum, ketakwaan dari kamu. Mana sampai pada Allah Ta'ala dari kamu, bukannya masalah barang tu, benda tu, binatang kamu sembelih kan, besar unta ni, banyak darah sampai pada Allah Ta'ala. Bukan. Okay? Bukan daging dia, bukan darah dia, tapi yang sampai adalah ketakwaan. Macam tu juga dengan kat sini, bukanlah menghadap ke timur atau ke barat itu datangnya kebaikan. Mana baik menghadap ke mana? Tak ada kebaikan langsung menghadap ke mana pun. Tapi kebaikan itu adalah siapa-siapa beriman dengan Allah. Pasal dia menghadap ke mana ke sini? Kerana Allah Ta'ala perintahkan. Percaya dengan Allah Ta'ala punya perintah, hadap ke sini. Percaya perintah Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka dia buat benda ni. Mana dia sentiasa dia apa? Movement dia untuk kebaikan tadi berdasar pada arahan Allah Ta'ala dan juga ajaran Rasulnya SAW. Bukan kerana dia rasa baik. Ini sebab kita kata dalam perkataan apa, kalau baik apa salahnya, tak jalan kat sini. Faham? Kalau baik apa salahnya, elok apa salahnya, tak ada. Jangan takkan jalan kat situ. Sebab Allah Ta'ala letakkan, ini dia garis panduan dia. Ini dikatakan oleh, macam Ibn Katsir katakan, ayat ini menghimpunkan, himpunan yang hebat berkenaan dengan garis panduan bagi orang-orang yang dikatakan sebagai nak kebaikan, ini kebaikan dia. Pasal start dari sini, lepas ni akan mula cerita berkenaan dengan puasa, solat, zakat dan sebagainya, akan cerita lepas ni. Mana siapa yang nakkan kebaikan, di sini kebaikan yang datang. Berkata Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, di dalam ayat ni, walakinnal birra man amana billah, tapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman dengan Allah. Beliau berkata, ini adalah bentuk-bentuk kebaikan seluruhnya. Mana
Bila orang tu nak buat kebaikan, kenapa? Beriman Allah Ta'ala. Dan semua tu jadi kebaikan. Anything. Makan kita datang kelas jadi kebaikan sebab Allah. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, habis lah. Kita bersedekah, kebaikan. Kalau kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana nak nama, habislah. Kita mandang, kan, jaga mata kita. Kalau kerana Allah Ta'ala, maka itulah kebaikan. Tapi kalau bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana beriman dengan Allah, maka habis. Mana habis? Semua amal kita akan rosak kalau tanpa iman. Sebab kenapa Sufyan Ats-Tsauri kata, ini, dia kata ayat ni, walakinnal birra man amana billah. Bagi siapa kebaikan itu adalah sesiapa beriman dengan Allah. Maksud dia merangkumi keseluruhan. Anything kita buat. Maknanya layan suami, kan, dokong anak, sekian-sekian. Semua sekali kalau kata orang tu pandai, dia akan jadikan semua benda dia buat seharian itu adalah kerana Allah Ta'ala. Semua akan jadi kebaikan. Bila dengan apa? Iman. Dengan iman. Tapi kalau dia kata benda tu bukan dengan iman, maka wasaklah. Macam tadi kita ambil dah berkenaan apa bahasa Arab untuk mengambil Quran, kan. Kan bila Allah sebut dalam surah apa Asy-Syura ayat 40, ayat yang ke-60. 60. 60 42. 42. 39. Ayat 39 surah Asy-Syura. Kalau Allah Ta'ala nyatakan walladzina idza asabahum baghyu hum yantasirun. Dan mereka orang yang akan dapat ganjaran Allah Ta'ala ni adalah orang yang bila menimpa mereka ni sebarang kezaliman, mereka akan tuntut bela balik. Mereka akan membela diri mereka, mendapatkan pembelaan. Mereka takkan duduk diam saja. Tapi dalam ayat berkenaan, macam saya kata tadi, siapa-siapa nak tutup bela, tapi mesti kerana Allah Ta'ala. Betul kata macam mana kerana Allah Ta'ala? Kan, kita nak tutup bela mesti kita kerana kita geram orang zalimi kita. Macam jadi untuk kerana Allah Ta'ala. Baca satu hadis lagi, iaitu berkenaan Nabi SAW sabdakan. Nabi kata berkenaan dengan unsur akhaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudara engkau yang menzalimi atau yang dizalimi. Bantulah saudara kamu yang menzalimi atau yang dizalimi. Logik. Pening kepala lah pula. Kalau orang kena zalim, logik lah kita bantu. Yang menzalimi apa sahaja kita bertolong ni pula. Sahabat Nabi cakap. Dia kata, ya Rasulullah, ansurhu inkana mazluma. Aku akan tolong orang berkenaan kalau sekiranya dia dizalimi. Macam mana aku nak tolong orang kalau dia menzalimi? Ni Nabi kata, kamu sekat dia, kamu cegah dia daripada kezaliman dia. Itulah bantuan kamu untuk dia. So maksud dia orang tu dengan hadis ini punya saranan, dia boleh menuntut hak dia balik, dan dia boleh menahan orang dia bahasa court, saman dan sebagainya. Tapi kerana apa? Kena menyekat orang tu daripada terus zalim tu je. Lillahi ta'ala lah. Jadi ibadat. Kalau tidak, benda tu akan jadi apa? Purely because dia marah. Orang tu ambil harta dia. Tapi kalau kerana dia kata tak kisah harta tadi, tapi aku tak nak dia makan benda haram. Dia sekat keluarga dia, adik-beradik dia makan benda haram. Kan, bawa sekat pembagian harta yang tak adil. Bukan sebab dia nak lebih, tapi bimbang apa? Bimbang adik-beradik dia makan benda yang haram. Tu je kisah dia. So dia kat situ jadi ibadat. Nampak tak? Even actually marah tu pun jadi ibadat. Kalau kata macam tu jadi tak suka pun jadi ibadat. Kalau kerana Allah Ta'ala, maka jadi ibadat. Okey. Jadi secara tak langsung macam Sufyan Ats-Tsauri kata, dia kata ini ayat ni adalah bentuk-bentuk kebaikan seluruhnya. Dan benarlah Ibnu Katsir kata benarlah rahimahullah SWT, rahmati beliau, rahmati Sufyan Ats-Tsauri. Kerana semuanya siapa yang bersifat dengan ayat ini, dengan ayat yang kita baca ni, maka sebenarnya dia tak termasuk dalam ikatan Islam seluruhnya. Dia pegang itu saja, dia dah masuk ke dalam keseluruhan ikatan Islam. Dan dia telah mengambil dengan himpunan kebaikan seluruhnya. Dan ia adalah apa? Beriman dengan Allah. Itu bahawa tiada Tuhan melainkan dia. Tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya untuk disembah, untuk diharapkan, untuk ditakuti, untuk dibimbangi, untuk dicintai Allah Ta'ala saja. Tak ada yang lain. Okay. Dan dia percaya berkenaan kewujudan para malaikat, yang mereka ni adalah utusan Allah di antara Allah Ta'ala dengan Rasul-Rasulnya, ataupun dengan kita manusia ni kan, macam utusan untuk nyawa, utusan untuk tiup roh, utusan untuk hadiri kelas-kelas pengajian yang mendoakan orang beriman yang menghadiri kelas, utusan untuk jadi qarin kita, utusan semua ni utusan Allah Ta'ala lah ni, utusan Allah Ta'ala bagi kita, untuk Rasul-Rasul dan untuk kita. Untuk kita ada untuk roh kita, tiupkan roh ketika kita nak jadi dulu. Kemudian ada yang jadi untuk penjaga kita, pengawal kita setiap hari. Macam dalam surah Ar-Ra'd nyatakan
Mana ada malaikat-malaikat menjaga kita. Kemudian ada yang catat amal, diwakilkan untuk catat amal. Ada yang datang untuk catat. Mana semua rasul-rasul tadi kena percaya dia orang yang hadir. Tapi bukan kita minta tolong pula. Ditoleh kanan. Syekh, tolong sikit. Tak boleh, haram. Yang buat macam tu. Pasal relationship kita kena percaya dia wujud saja. Bukannya kita minta tolong dengan dia. Ni kena faham betul Mana ikutkan mulia, malaikat lagi mulia daripada mana-mana makhluk-makhluk yang lain. Tapi bukan kita minta tolong dengan dia. Kemudian kitab. Kebaikan tu adalah siapa beriman Allah Taala, wal malaikati wal kitab, dan kitab. Kitab ni adalah kata jenis Kata jenis, kata apa bentuk jenis yang merangkumi kitab-kitab seluruhnya. Bukan Quran saja semua sekali. Yang turun daripada langit ke atas para anbiya. Sehingga ditutup, ditamatkan kitab berkenaan dengan yang paling mulia di antaranya, iaitu apa? Al-Quran. Yang ia menjadi piawaian ke atas apa yang sebelumnya dari kitab-kitab. Kalau kita kata Al-Quran Karim, kita ikut dan kita amalkan. Kitab terdahulu kita percaya ia dah turun saja. Tak suruh kita kaji pula. Ada orang kata, tapi ustaz kena kaji lah pula. Tak payah kaji. Pasal itu kalau anda kata untuk nak belajar kitab terdahulu, untuk belajar cara orang kata berdebat dan sebagainya dengan orang bukan Islam agar mereka masuk Islam dan sebagainya, ya silakan. Tapi kalau anda kata untuk setakat tambah pengetahuan, jangan. Dan setakat baca sonok kan, knowledge, Nabi tak benarkan. Tak boleh. Pasal kita kata benda tu akan divert orang berkenaan daripada Islam. Kerana Nabi SAW zaman dahulu ada salah seorang sahabat, nanti kita akan baca ayat nanti surah Baqarah, kisah salah seorang sahabat yang asal dia pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam. Kita baca kisah dulu. Dia ni masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia minta izin Rasulullah SAW untuk baca Taurat untuk 1 hari seminggu. Dia masih nak ulang kaji Taurat. Pasal bagi dia ialah dia benda yang dahulu membawa dia jumpa Rasulullah SAW. Dia rasa dia attitude lah, masih rasa benda tu memberi hidayah pada dia. So dia nak baca lagi Taurat lepas masuk Islam. So Nabi diam, Nabi tak cakap apa sehingga turun ayat Quran. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Bukan sebelah kaki, bukan 80%, bukan 99.9%, tapi apa? 100%. Tak ada sebelah kaki pun kat luar. Tak ada ideologi lain yang kita nak campurkan dengan Islam. Tak boleh. Yang maksud dia tak boleh nak macam gabungkan. Contoh macam dulu dia sosialis, campur baca sosialis, baca Islam sekali. Tak boleh. Kan? Pasal zaman dulu bila Empire Rusia naik dengan hebat, banyak orang duk baca buku-buku sosialis. Di kalangan masyarakat kita ni ramai terpengaruh dengan sosialis. Kononnya macam itulah penyelesaian. Macam sama dengan Islam. Takkan sama dengan Islam. Jangan ambil sikit pun. Jangan sikit pun ambil. Pasal apa? Pasal Islam ni dia ambil seluruhnya. Pasal dia minta, sahabat Nabi ni minta. Dia masuk Islam sebab dia tanya Rasulullah SAW dengan soalan-soalan yang dia faham daripada Taurat. Dia pendeta Yahudi yang hebat. Jadi tapi bila dia cakap Rasulullah minta izin, Nabi diam. Turun ayat Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang kamu ikut langkah-langkah syaitan. Maksud dia kalau perbuatan ambil Islam 99%, 80% teruk sangat lah, 50% gila apa. Kan? Separuh buat, separuh tak buat. Tu dari Islam ni, kalau kita tengok orang Islam ni kat Malaysia ni, memang kita tak dikafirkan sesiapa. Tetapi kena faham satu benda. Bila Muslim ni, kita nak kenal dia Muslim ke tidak. Okay. Muslim ni ada berbagai bentuk. Ada yang Muslim partially practicing Muslim, partially practicing Muslim, practicing Muslim, non-practicing Muslim. Kategori macam tu je betul. Macam tu, non-practicing Muslim. Itu macam tu je, non-practicing. Dia tak practice langsung. Kan tak semayang, tak sekian. Kan bulan Ramadan adalah dia puasa. Kan, ada dia puasa partially practicing. Kau tinggal terus langsung, masalah. Non-practicing terus. Dia Muslim tapi non-practicing Muslim. Hukum dia Allah Ta'ala akan hukum. Terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi atas dasar Islam, tak boleh kira macam tu. Pasal dia partially. Tak boleh 50%, tak boleh 70%. 100% kena Islam. Dalam masalah tu sebab kadang-kadang saya ni sikit lah. Orang kita kan, dia betul. Kita ada hadis dhaif yang berbunyi, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang keciciran seorang yang beriman. Fa anna wajadahu fa huwa ahqu bihi. Ahqu biha. Mana-mana dia jumpa dia saja hikmah tadi, maka dia dah paling layak untuk hikmah berkenaan kebijaksanaan. Mana dia wisdom. Dia kata. Jadi dia ada orang kata, tapi maksud hadis ni boleh daripada semua tempat lah.
cedok daripada Hindu sikit, daripada sekian sikit, daripada sekian sikit. Walaupun alhamdulillah hadis tak sahih. Kalau hadis sahih masalah lah. Hadis tak sahih. Anyway, bila kita perhatikan, ada orang dirasakan mana nak kutip daripada semua benda. Masalah. Contoh macam didikan anak. Kita tengok sekarang, macam di tempat kita sekarang ni. Dulu kita pakai sistem, bila cikgu mengajar, yang depan saya banyak yang kena rasa. Pernah kena rotan cikgu. Actually, orang-orang yang zaman di mana tak ada cikgu pergi bawa parang ke sekolah, marah, mak bapak datang ke sekolah bawa parang, ataupun menteri-menteri sokong mak bapak yang marah anak kena rotan. Betul tak? Yang depan saya kebanyakan kena rotan biasa. Yelah, mungkin tak nakal, tapi zaman tu zaman kena rotan. So, jadi biasa rajin buat sekolah juga sebab cikgu garang. Cikgu rotan kan. Kalau tak semua cikgu, kan seorang cikgu je. Tak semua cikgu garang, seorang je kadang. Dulu saya ingat sekolah menengah tu, seorang cikgu tu, Cikgu Yusof. Ajar lukisan je. Kan? Ajar lukisan. Tapi garang gila. Orang tengok dia takut, tak tahu kenapa. Pendek je. Sungguh tak tinggi, serius. Kan? Memang tak tinggi pun, tapi orang takut sangat dengan dia. Kenapa tak tahu? Tak tahu dah hidup lagi tidak. Ya, pasal lama dah kan. Sekolah menengah tu. Actually, waktu sekolah rendah tu pun ada juga cikgunya tu. Zaman kita orang, mana zaman budak-budak ni kena rotan dengan cikgu, balik rumah tak ngadu dengan mak bapak. Maksud dia, gila kita nakal. Kan, kita budak-budak. Kan, actually bahkan sebenarnya macam ni. Bila mak bapak di rumah, dia boleh marah anak dia. Tapi kat sekolah cikgu tak boleh marah anak dia, masalah lah. Pasal budak tadi bukan semua tempat dia akan behave. Tapi bila kita dah ambil ideologi barat, kan, jangan larang budak tu, ayat. Biarkan dia, sebab dia akan kreatif. Tahu? Inovasi. So, biarkan dia. Jangan halang dia. Kau jangan halang, saya kata apa? Saya nampak ada Allah Ta'ala tu. Pakcik seorang ni. Bila orang tak ada seorang tu, cucu dia lari kan. Lepas tu atuk kata, dia berhenti situ. Lepas tu dia kata, dia menyampuk. Jangan biar tahan budak-budak. Jangan tahan budak ni. Biarkan dia. Pasal dia perlu kreatif. Perlu inovatif. Saya kebetulan ada kat situ. Saya kata, Tuan Haji minta maaf. Saya kata, tak boleh cakap macam tu. Dia kata, kenapa? Saya kata, Nabi SAW, Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu dia, makan tamal sedekah depan mata dia. Budak tu kecil. Tak tahu apa-apa pun. Masuk mulut. Gitu. Nabi korek tekak dia. Nabi kata, kai, buang. Nabi kata. Dia makan tamal sedekah, orang letak tamal sedekah, dia nampak masuk mulut. Nabi suruh buang depan tu juga. Maksud dia ada benda leveling, maksud dia leveling. Kalau benda nakal kecil, tak apa, tak ada hal. Benda nakal teruk, kan maksud dia benda tu ada kaitan dengan haram dan halal. Walaupun budak tak faham apa, Nabi sekat. Kenapa? So ini yang kita kata benda tu budak tak akan faham mana salah kecil, mana salah besar dengan kaedah tadi. Bukannya masalah kita lepaskan macam tu saja, gila apa? Betul kita nak bebas, tapi bebas kita ada limited. Nak bercakap, cakaplah, tapi jangan cakap benda haram. Nak makan, makanlah. Jangan makan benda haram. Nak minum, benda haram. Nak tengoklah benda dunia ni. Mungkin saya tendung siling lama. Tengok. Banyak pula lubang tu. Kan? Tak ada hal. Islam tak larang. Selagi tak haram. Kalau nampak-nampak atas, nampak sikit orang. Masalah, jangan tengoklah. Faham tak? Secara konsep dia, dalam Islam, anda bebas, lahir bebas, tapi anda bukan tuan punya alam. Maka anda ada kawas tajuk apa? Boleh buat do and don't. Anda menumpang, maka jangan cakap banyak. Allah Ta'ala tak benarkan, cakap tak benarkan, udahlah. Tapi kadang-kadang ambil sosiologi barat kan, cara mereka didik anak mereka, sumbat dekat orang Melayu kita. Tu jadi masalah. Student pelajar kejar cikgu sampai bilik guru, nak pukul. Dekat tangan sekolah Mulawati dulu. Tak tahu budak jadi apa. Dengar cerita budak tak besar pun. Kan? Tak besar mana pun. Pukul cikgu. Kejap cikgu tu mengandung pula, lari sampai bila guru besar. Tak boleh buat apa. Pasal bapak dia datuk apa tak? Tak boleh bayar. Pasal sekolah bapak dia banyak bagi bantuan pada sekolah. Gila ke? Apa jadi pada pendidikan? Bila benda tu disekat dan ni sekarang ni. Apa jadi sekarang ni, budak-budak makin kurang ajar dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sendirilah. Punca sebab apa? Sebab tadi kita adapt. Tahu tak? Adapt. Selain Islam punya fahaman masukkan. Kemudian contoh macam bila dia kata nak ajarkan di sekolah tentang seks. Bila kata Islam ajarkan, buka surah An-Nur. An-Nur. Allah tak terangkan berkenaan dengan 3 waktu aurat untuk kita ni. Waktu-waktu yang tak boleh anak-anak kita masuk jengah kita. Kena minta izin dulu. Manakala dia besar-besar, dia ikut cara besar. Tapi kalau dia kecil, bawah umur pun, ada 3 waktu dia. Selepas solat fajar. Sebelum solat fajar. Kemudian, selepas solat zuhur. Kemudian, selepas solat Isyak. 3 waktu ni aurat bagi kamu.
Kalau mereka dah besar, mereka ikut macam orang lain. Setiap kali masa, orang lain pun tak izin. Tapi kalau time 3 berkenaan, ajarkan mereka tak boleh masuk kecuali minta izin dulu. Sebab apa? Kadang-kadang pakai kain tak cukup, baju tertanggal lah. Kan lepas Zuhur, tidur. Jadi jahiliah wasi. Budak terbasuh, ini bapa aku rupanya. itu kalau baju ada lagi. Kalau baju tak ada dah. Kan? Kalau benda buat dekat milik tu, tak pasal nanti budak-budak tengok. So, maksud dia dalam Islam, pasal apa? Budak kecil ni, sebelum, macam lah, katakanlah ilmu atau pengetahuan tadi macam baju. Kalau umur dia 6 tahun, jangan bagi umur baju 30 tahun. Dia tak boleh pakai. Umur 6 tahun, belikan baju 30 tahun. Pakai sarung kan. Pandai-pandailah kau sendiri. Mana boleh macam tu? Ilmu macam tu juga. Ada limitation ilmu masa tertentu. Jangan ajar pun. Jangan bincang dengan dia pun benda berkenaan. Tapi tak. Tapi ikut daripada barat. Ikut barat lagi. Kan? Pendidikan barat. Kemudian kaunseling barat. Bahkan apa? Human resource. Human resource yang banyak apa? Syarikat sekarang ni buat. Human resource. Untuk contoh macam apa, galakkan pekerja-pekerja je rajin dan sebagainya. Tapi benda berkenaan dia ambil asas je untuk naikkan pangkat. Kan salah dah tu. Awal-awal lagi. Kenapa kamu kena pandai berinfluence apa? Pengaruh manusia dan sebagainya, cara bercakap, rendah diri. Matlamat ujung tu apa? Supaya orang pandang mulia, supaya naik pangkat cepat. Itukah matlamat kita, soalan dia. Kita kena buat benda berkenaan kerana Allah dan Rasulnya, bukan sebab kerana supaya orang puji, supaya orang sekian, prinsip-prinsip apa hidup dan sebagainya. Tak boleh. Maka sebahagian mereka yang buat benda berkenaan, dia sendiri pun tak ikut benda tu. Kan? Benda dia baca, dia ajarkan tadi bukan amalan. Pasal Islam ni, ilmu yang kita sebut adalah kita amalkan. Dia kata iman. Percaya Allah Ta'ala, bukannya apa kita ini untuk orang, ini untuk saya lain, untuk orang lain, tak ada. Sama aje. Kan? Sebab kenapa kita kata Quran ini menguasai segala-galanya. Apa dalam kitab terdahulu atau ideologi terdahulu tak boleh masuk dalam Islam sedikit pun. Sebab kenapa saya terangkan dulu kan, saya kata apa? Bila para sahabat dipilih untuk menerima Islam, mereka macam ni. Kosong, tak ada apa-apa. Dan bahkan Allah Ta'ala gelar mereka ni ummi. Ummiyun, kan? Ummi. Sebab apa gelar ummi? Kita kata ummi ni sebab yang butuh huruf. Kita kata, butuh huruf kan tak senonoh. Mana ada orang macam, bagusnya ustaz tu butuh huruf. Kan? Menantu awak tu siapa? Sekian. Bagus ya, butuh huruf. Ada orang bangga menantu butuh huruf zaman sekarang ni? Tak ada lah kan? Kalau kita dengar butuh huruf, ya benar kau. Banyak graduan universiti kau butuh huruf menantu. Betul? Okey, sekarang tengok. Tapi para sahabat diberikan mereka ni sebagai bangsa ummi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak jadikan mereka kan, ketika zaman para orang-orang Arab ni wujud, nak terima Rasulullah SAW sebagai utusan, kita sering diajarkan di sekolah kata pasal Arab jahat. Tu Rasul datang. Melayu baik sangat ke? Tak kan? Sebenarnya bukan. Sebab mereka dipilih sebab apa? Sebab orang Arab ni duduk dekat sebenarnya tanah Arab, kawasan tu. Dia orang di sebelah sini Rom, sebelah sini Parsi, India, China. Mana semua tu dah ada tamadun besar. Mesir, tamadun besar, tamadun lama. Kalau ikut logik kita, bagi pada orang bertamadun lagi mudah Islam ni tersebar. Kalau taklah bagi pada orang Arab yang kan, makan tak cukup, pakai tak cukup, kan, kerja kadang kan kawasan tandus, tak ada tumbuhan banyak dan sebagainya, tak ada sistem ketenteraan, sistem perundangan, tak ada sistem bahasa pun tak kuat, tulisan tak ada. Mana mereka masih develop lagi. Tak ada macam orang-orang Rom, Parsi dan sebagainya. Yang mereka ni ada tamadun, ketenteraan, perundangan, bahasa, kan, sistem kemasyarakatan dan sebagainya. Orang Arab tak ada raja pun zaman tu. Jadi kota kabilah yang dianggap macam raja, tapi bukan raja lagi. Maksud dia orang tak ada sistem khas. Dibagi pada mereka sebab apa? Sebab diorang ni kosong. So bila masuk Islam, macam ni kan, kalau air ni saya terang, air putih kita masuk dalam ni. Air putih je lah yang ada. Tak ada lain. Tapi katakanlah yang dapat tu bangsa Parsi, dia ada kepercayaan dia, ketuhanan dia sendiri. Dia ada sistem ketenteraan dia sendiri, perundangan dia sendiri dan sebagainya. Bila masuk Islam, kan, katakanlah gelas ni saya letak gula. Bila saya buang-buang gula, tak balik. Masuk air, ni masih lagi ada benda berkenaan. Sisa tu ada lagi. Kalau dia kata air garam dah ni, kita buang, tu letak air biasa. Ada garam lagi tak biasa? Ada. Tu sebab kenapa bila Islam sampai pada bangsa-bangsa yang lain, bukan para sahabat, dia orang campurkan fahaman-fahaman pelik ni tadi. Falsafah lah, apalah dan sebagainya. Kadang-kadang bincang berkenaan dengan Allah Ta'ala tu nampak. Para sahabat tak nak bincang. Dia bincang kalau Allah Ta'ala sekian, kalau Allah Ta'ala sekian, kalau Allah Ta'ala sekian. La ilaha illallah la syarika lah. Cukup dengan apa yang ada. Bahkan bangunnya ada seorang, kan, bila dalam hadis Nabi kata, orang budak tanya, dia kata Allah Ta'ala ni cemburu.
Allah Ta'ala cemburu. Mana bila Nabi kata dengan para sahabat, kamu rasa cemburu, pelik ke dengan rasa cemburu salah seorang sahabat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau seorang lelaki, kalau aku balik rumah, aku nampak isteri aku dengan orang lain, boleh tak aku bunuh orang tu? Dia kata. Dia kata tak boleh. 4 saksi ataupun engkau kena kau kena. Lepas tu bila dia macam tu kan, dia rasa macam ni lah, sifat cemburu tentu betul lah, sifat protektif kan, isteri kita, kakak kita, anak kita, sebagainya. So Nabi kata, Allah Ta'ala pun ada cemburu. Cemburunya Allah Ta'ala ni kepada apa? Orang yang mendatangi benda-benda yang diharamkan olehnya. Lepas tu ada seorang tu kata, tapi Allah Ta'ala cemburu macam mana? Dia bincang lagi. Kenapa nak bincang lagi? Dah faham, pengertian kita faham. Jangan bagi contoh. Allah Ta'ala memang, Nabi kata, macam kita marah kalau dia kata benda-benda yang kita kata protection bawah tradisi kita. Contoh je lah, handphone kita Umar maling. Sambut Mat, sambut. Dia buat maling. Kita rasa apa? Kan kereta kita orang tolak. Kan ke parking tu untuk tolak. Kita cakap apa? Kan? Okay, rasa marah barang kita kan. Okay. Sekarang ni benda yang larangan Allah Ta'ala, benda-benda haram Allah Ta'ala haramkan, bila orang datangi macam itulah marahnya Allah Ta'ala. Bukan sebab dia nak benda tu, tapi benda tu kerana apa? Benda yang dia tak benarkan manusia ni buat. So, jadi rasa marah tu ada. Jadi kita datang orang tu, kita tanyalah marah macam mana. Jangan tanya je marah macam mana. Pasal kita dengan Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'. Stop situ. Tapi kenapa orang berani bercakap macam ni? Sebab kita dah sampai satu peringkat zaman Islam tu kita terima, kita dah ada falsafah. So Islam masuk, kita masih lagi macam tapi lagi. Betul firman Allah Ta'ala ni, betul. Tapi kalau tak ada apa lagi, tapi kalau dah. Nak bagi keluar zakat, kadang-kadang nak keluar zakat. Soalan keluar. Tapi kalau asyik bayar zakat, ustaz, lama-lama habislah duit dia sepandang muka. Akak pernah dengar ke orang miskin sebab bayar zakat? Dia diam. Pernah ada tak? Bagi saya contoh. Nak dengar? Tak ada pula. Tapi kalau itu masalah. Dia pergi datangkan dengan persoalan tadi. Last sekali tak buat langsung. Payah sangat tak buat langsung lah. Payah, rumit ni. Kan? Allah Ta'ala tak menyusahkan kita dengan benda rumit. Dia tak bayar zakat. Ini masalah. Dia kena faham, jaga. Bahaya. Kerana kita sekarang ni pasal dia kata Islam tadi tak total kita ambil. Kita ambil percentage. 99% kita kata okey lah. 1% je tak ikut. Mana satu benda? Berakhlak. Tak salah. Aku ikut semua benda. Ada semua akhlak dia ambil. Dia buat apa? Akidah. Tak ikut. Salah. Ada semua ambil. Akidah dengan akhlak dia ambil. Buat ibadah. Tak ikut Rasulullah SAW. Pun salah juga. Tak boleh. Maksudnya dia kena ikut total 100%. Kerana itu bagi kata Al-Quran ini, kitab ni, contoh letak Quran dulu, merangkumi ataupun menguasai kepada semua piawaian. So ini akidah dalam kitab terdahulu, ibadah atau akhlak dalam kitab terdahulu, bila bertentangan Quran, reject. Tak cakap banyak. Pasal Quran ni adalah penguasa ke atas yang terdahulu dari kitab-kitab. Dan berakhir kepada Quran ini seluruh kebaikan. Dan merangkum Al-Quran ini kepada segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dia dinasahkan dengannya setiap apa yang selain daripadanya dari kitab-kitab terdahulu. Dan beriman dengan para anbiya pula seluruhnya. Itu kitab bin awal kitab wan nabiyyin ayat Quran tadi. Wan nabiyyin, dan beriman dengan para anbiya seluruh adalah nabi-nabi Allah, seluruh mereka. Daripada yang awal mereka sampai penamat mereka. Dengan Muhammad sallallahu alaihi ajma'in, dan percaya kepada Rasulullah SAW. Kita tahu mana any judgment, any arahan, any ketentuan Nabi letakkan, kita submit wa ta'na. Dengan para anbiya terdahulu, kita percaya mereka telah hadir. Itu memadai. Tak perlu kita kaji pula dia punya syariat apa dan sebagainya, tak perlu. Kita dah memadai dengan apa yang pada Muhammad SAW. Kerana itu bila datang pada Umar bin Khattab anhu, pernah sekali jumpa lembaran suhuf Nabi terdahulu. Betul, benda berkenaan datang pada Nabi terdahulu. Tapi problem ni sekarang sampai Rasulullah SAW, benda tu tidak lagi valid. Kalau anda kata menyerupai Islam punya yang kita ambil, bukan apa yang para anbiya dahulu ajarkan. Bukan ikut ajaran terdahulu, ikut ajaran Islam. Apa yang Muhammad SAW tunjuk pada kita. Untuk kita dapat pengajaran daripada mereka ni adalah cara kesabaran para anbiya tadi, ketabahan mereka, kesungguhan mereka dalam segala benda mereka buat, kesungguhan, ketabahan, kesabaran mereka dan berdakwah. Atau macam tu, macam bagaimana mereka kembali pada Allah Ta'ala, macam mana mereka berdoa, itu kita ikut. Adapun ada masalah apa yang lain-lain yang tak diajarkan oleh Al-Quran Karim dalam kitab mereka, dan kita tinggalkan. Ini bahaya kalau kita ambil sebagai panduan. Mana lepas sebut iman,
Allah Ta'ala pun datangkan. Wa atal mala ala hubbihi. Dan sifat seterusnya bagi orang yang kebaikan tu adalah, okey, selain daripada iman, adalah wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta di atas apa? Kecintaan dari sisinya, sukarela daripada dirinya. Itu dia mengeluarkan harta berkenaan dalam keadaan apa? Dia sayang pada harta tersebut. Walaupun dia sayang, walaupun dia cinta harta tadi, dia tetap keluarkan. Okay. Dia sayang pada harta tersebut, nak harta tadi, tapi dia keluarkan juga. Wa atal mala ala hubbihi. Dan datang dia berikan harta tadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia sayangkan harta tersebut. Okey. Nas, okey, telah menaskan telah ke atas perkara berkenaan. Siapa? Ibn Mas'ud, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka berdua dia salah dan khalaf. Dan sebagaimana sabit dalam sahihain dari hadis Bukhari Muslim, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang marfu' kepada Nabi SAW. Dan hadis tersebut Nabi kata, para salah seorang sahabat tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam, atau ayu sadaqati afdal. Dia tanya Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal atau paling besar nilai dia? Nabi bersabda, afdalus sadaqah, sedekah paling afdal, anta saddaqa, bahawa kamu bersedekah. Wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kamu sihat dan kamu apa? Kedekut. Dia soal sihat satu benda. Pasal banyak orang boleh bagi sedekah kalau ketika dah nak mati, atau dah kira dah umur dah lanjut. Dah lanjut, dah puas dah makan dunia, maka dia boleh bagi sedekah. Time muda tu tak apa nak sangat bagi hari sedekah. Okey, ni kena faham Pasal sahih itu, sihat badan tu, ada di antara perkara yang menghalang seorang daripada apa? Bersedekah dengan banyak. Sebab dia nak simpan besok nak pakai lagi. Nak pakai lagi. Dan bukan maksud dia habis harta. Yang kena faham juga. Maksudnya Islam tak pernah suruh kita menginfak harta tu sampai kita tak langsung harta kepada kita. Tak. Maksud dia kadang-kadang ikut persentage. Kadang-kadang orang miskin lagi tinggi nilai harta dia banding orang kaya. Sebab orang miskin boleh bagi, contoh macam katakanlah seorang tu, duit dalam poket dia untuk bulan berkenaan ada RM50 je. Tapi bila ada orang datang dengan dia, cik tak sedekah kan, dia keluar bagi RM10. Dia bagi apa? Untuk bulan tu punya harta 1/5 harta dia bagi. Tapi mana ada orang kalau ada 1 juta bagi 200,000? Ada orang, saya sedekah 20,000. Mana ada? Sebab apa? Sebab dia ikut percentage, dia takkan sama. Mana orang yang biasa, pasal apa? Pasal orang yang tidak ada ni, kebiasaannya dia lebih mudah melepaskan. Pasal dia biasa tak ada. Orang yang biasa ada ni, dia payah nak lepaskan sebab dia tengah macam banyak kan? Pasal ada ni, ada tu dan sebagainya. So lambat sikit tu cerita dia. Bukan maksud dia suruh jadi miskin. Jadilah kaya, tak ada masalah. Tapi jadi kaya tadi kena fikir macam Nabi fikirkan. Mana Nabi ditanya, Nabi kata dalam satu hadis tu, bila Nabi naik kenderaan dengan salah seorang sahabat, Nabi kata, aku tak pernah impikan Bukit Uhud ni menjadi emas melainkan supaya aku bersedekah macam ni. Mana tak pernah fikir nak jadi kaya supaya boleh apa? Banyakkan bersedekah. Mana kalau dia kata fikir macam tu, alhamdulillah. Tapi aja dia orang bukan bersedekah nak makin kaya makin nak bersedekah. Fikir makin nak beli barang banyak kan. Tapi bila mati tinggalkannya barang tu. Kan beg kulit mahal RM20,000. Lepas berapa tahun pakai, setahun 2 tahun, dah jatuh harga dah. Kan makin tak ada macam vintage. Okey, ni vintage ni kalau makin lama kan karut je kan. Pakai benda tu masa dia ikut sampai tempoh, kita akan hilang nilai tadi. Kita pun kurang sayang dah. Beli barang baru, kita sayang yang baru daripada yang lama. Sama aja. Nothing. Tapi ialah biasanya manusia dia kata nak beli barang tadi, Islam tak larang. Islam tak larang anda beli beg tangan harga RM20,000 dan sebagainya, silakan. Tetapi jangan lupa sebenarnya anda sebenarnya dah kena tanya di akhirat nanti. Mana tu Allah Taala kata apa? Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang telah berikan kepada kamu, untuk kamu daripada dunia akhirat, negeri akhirat punya. Cari itu dulu. Kemudian barulah wala tansa nasibaka minad dunya. Bukan dan kamu lupakan habuan kamu dunia. Maksud dia yang ni nombor 2. Tapi orang kita biasa nombor 1 yang sini. Akhirat tu lepas tu baki-baki tu baru tolak untuk akhirat. Kan baki-baki. Ni dia. Ada sikit-sikit ni tolak. Tu bahaya So Nabi kata sedekah yang paling afdal atau sedekah paling azam adalah kamu bersedekah dalam keadaan kau sahih, sihat. Sakit, biasanya orang akan sedekah habis harta dia. Syahih, kedekut. Ada punca-punca dia. Kan punca kedekut dia sebab apa? Kita nak pakai. Nak beli ni, nak beli tu, nak beli sekian. Kita kedekut lah sebab kita nak pakai. Kalau time nak tak nak pakai, orang minta, tak ada masalah. Kalau kita tak nak pakai, itu kalau kita nak pakai, dan kita akan kedekut lah. Saya nak beli ni, minggu depan nak beli tu, minggu depan nak travel lagi, sekian. Jadi last sekali kita akan lambat sikit nak bagi sedekah. Okey, tapi sedekah itu Nabi kata paling besar. Ta'mulul ghina, kamu inginkan untuk kaya.
Wa takhshal faqra, dan kamu bimbangkan apa? Kefakiran. Itu sedekah paling tinggi nilai. Maksud dia, itu yang Al-Quran kata wa atal mala ala hubbihi. Dia berikan harta dan keadaan dia sayang harta tadi. Dia sayang harta tapi dia keluarkan juga harta dia. Ini bir. Ini sebab tanda punca sebenar adalah orang boleh bersedekah macam ni. Sebab apa? Sebab dia percaya dekat akhirat itu adalah ganjaran terbesar, bukan ganjaran dunia. Bahkan macam kita nyatakan dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Nabi tanya para sahabat, Nabi kata, manakah lebih kamu suka? Harta kamu atau harta waris kamu? Harta waris kamu. Mana harta kita ke atau anak kita lagi suka? Kalau kita ni adik-adik kita katakan 40 orang ke 20 orang ke, okey, abang kita kaya, kita tak kaya. Mana harta yang kita paling suka, kita kaya ke dia kaya? Sebenarnya yang kita nak kalau boleh, kita kaya lah kan. Kita nak harta, kita lebih suka harta kita sendiri. Kalau kita tak kaya, anak kita kaya, still juga masih lagi kita tak sama. Betul tak? Maksudnya anak kita punya harta dia. Harta kita. Kalau anak kita kaya, kita lebih suka kita kaya daripada anak kita kaya. Manakala kita lebih suka harta kita sendiri banding harta waris kita. Bila Nabi kata para sahabat, Nabi tanya dengan para sahabat, kamu lebih suka harta kamu ke harta waris kamu? Para sahabat kata, ya Rasulullah, wallahu alam, tapi kami lebih suka harta kami. Sayang harta kami lagi, suka harta kami lagi. Pasal kami nak belanja, kami tak ada restriction. Kalau harta orang ada restriction, ada sekatan. Lepas tu Nabi kata dengan dia, Nabi kata apa? Apa-apa kamu makan, kamu hilangkan, kamu pakai, kamu lusuhkan, kamu infak, kamu kekalkan, itulah harta kamu. Kan kita pakan, kan habiskan. Itu harta kita. Baju pakai, kita pakai, lusuhkan, itu harta kita. Dan juga apa kita infak dan kita kekalkan, itulah harta kita. Apa kita tinggalkan kat dunia, kalau kita mati, itu harta waris kita. Kan anak kita dapat, bukan kita dapat. Kita sejuta kan. Tak ada sejuta tu pergi ikut kita ke kubur. Kenapa? Saya akan tinggal bersama waris kita. Yang kita dah pakai dan kita makan, itulah dia yang jadi harta kita. Atau apa? Yang kita infakkan. Maksud infak seseorang itu di dunia ini, dia simpanan akhirat. 10% letak sini, sana dia akan terima balik. Dia tak ada kosong. Tak ada macam infak kat sini, nanti tak tahu apa jadi. Tak, dia akan dapat di sana. Bahkan kalau infak fisabilillah, lagi besar. 1 digandingkan 700. Satu kebaikan 10 gandingkan 700. Bahkan ada gandaan yang kadang-kadang lebih melebihi daripada 700. Berdasar kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Contoh macam kalau macam apa, ilmu yang manfaat atau sedekah jariah. Kita buat jalan raya. Depan ni kan jalan raya ni kita buat. Orang pakai jalan raya depan ni atau jambatan kita buat. Selama mana orang pakai, selama mana orang lintas, lagi tu kita akan dapat pahala bertambah-tambah. Kita tanam pokok. Kan tanam pokok durian kan. Kadang-kadang tu nak tanam. Kau umur berapa? Oh, 30. Okay. 60 boleh makan lah. Dia kata. Jadi nak tanam pokok pun fikir dulu, boleh makan ke tidak. Kedekut nak mampus. Kan? Tanam je lah. Kan tanam je buah berkenaan. Kalau anda kata kita tak dapat makan, orang lain makan, kita dapat pahala. Burung makan pun, kita dapat pahala. Daun jatuh gugur, kita dapat pahala. Daun gugur tu, dimakan oleh ulat, kita dapat pahala. Orang datang berteduh pokok kita. Pokok durian tak berteduh lah. Kan? Jatuh durian di kepala mati. Kan? Pokok durian tu. Kalau pokok apa yang rendang, orang berteduh pokok tu. Kita pahala. Seriously. Tak pernah putus. Kan? Ini kan kena dekut. La ilah Allah, tak tahu kenapa. Kan? Orang kata ambil sebiji 2 je. Relax. Kan? Saya tunggu lastik. Siapa curi buah pelam aku? Kan? Apa hal? Apa jadi sebenarnya? Yang betul lah. Sekat dia daripada mencuri. Betul. Bagus. Tapi kalau orang tu datang minta, bagilah, ambil lah. Kadang-kadang orang kita ada orang Melayu kita ni bagus satu benda. Kadang-kadang orang datang, kata, "Pakcik, nak pelam." Dia kata, "Ambil lah, makan. Jangan jual sudah." Mana kata nak makan, jangan jual. Untuk jual tak boleh. Untuk makan silakan. Ambil lah apa nak. Datang kawan tu bawa lori tengah malam. Itu sewel juga tu. Yang nak makan tu, nak makan betul sih nak makan. Okey, tapi yang pentingnya kalau nak makan tu, makan bagi. Orang minta bagilah. Ni kedekut, ya Allah, dia bagi balut dengan kertas kemudian ni kan. Tak nak bagi orang makan. Last sekali busuknya tu, tak makan semua pun. Padahal dia tak boleh makan lebih. Dah kena kencing manis. Kedekut lagi. Apa hal? Kenapa tahu? Tak, itu sebab kenapa kena faham bahawa bila buat infak kebaikan ni, amal kebaikan dengan harta anda tak rugi apa sebenarnya. Keluarkan 1 sen, keluarkan 20 sen ke berapa banyak pun, benda tu akan berjalan. Anda letak sini, ambil cash dekat mana? Dekat akhirat. Jangan ambil cash ni rugi. Kan bagi 1 botol air, saya sedekahkan 1 botol air, dapat 10 botol air. Apa untungnya? Kan gogok air je kerja kita. Kan? Kita dapat akhirat punya untung. Sebab kenapa? Wa atal mala ala hubbihi.
Dia berikan harta dalam keadaan apa? Dia sayang harta tadi terbagi juga. Okey. Dan dalam riwayatkan Hakim dan Mustadrak Mustadrak beliau daripada Ibn Mas'ud, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, wa atal mala ala hubbihi, dan dan dia memberikan hartanya dalam keadaan dia sayang harta berkenaan, itu antu'tiyahu, bahawa dia berikan harta berkenaan, dia agih-agihkan harta, wa antu'tiyahu, bahawa kau berikan harta tadi, wa anta sahihun syahih, dan keadaan kau sihat dan juga kau kedekut, ta'mulul aisha wa takhshal faqra, kamu inginkan untuk hidup lagi dan juga kamu bimbangkan kefakiran. Dan kemudian berkata Imam Hakim dan kitab Mustadrak beliau, sahih hadis ini di atas syarat Bukhari Muslim, dan tapi mereka berdua tidak mengeluarkan hadis berkenaan. Okey. Berkata Ibnu Katsir, ia telah meriwayatkan hadis ni Waqi' bin Jarrah. Ini Waqi' bin Jarrah ni guru Imam Syafi'i rahimahullah, daripada A'mash, daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Zubair, daripada Murrah, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mauqufan. Dan dua asah, tapi yang ni lebih sahih. Tapi yang atas tadi daripada Abu Hurairah tu yang marfu'. Okay, yang pada Ibn Mas'ud tu mauquf. Stop pada dia je. Mungkin kata-kata tu didengar daripada sahabat yang lain, tapi bukan daripada Nabi SAW sedirect. Yang ini asah, lebih sahih wallahu alam. Okey. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, dalam surah Al-Insan ayat 8 dan 9, memberikan gambaran yang sama berkenaan tajuk ni. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan dia memberi makan makanan dalam keadaan dia sayang ke makanan tadi. Dia sayang, dia nak lagi simpan makanan. Makanan tu dia nak sangat sedap, tapi dia beri makan kepada makanan tadi. Kepada apa? Dalam keadaan dia sayang, miskinan wa yatiman wa asira, orang miskin, anak yatim, dan juga orang yang dalam tawanan. Dan mereka ketika menginfakkan harta tadi, dia kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami sebenarnya beri makan pada kamu kerana wajah Allah. Wa la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak nak dari kamu ni balasan ataupun daripada kamu ni sebarang terima kasih. Mereka dia bagi makan tu, terima kasih tak nak. Tak terima kasih pun tak apa. Pasal nakkannya akhirat tadi lebih besar, beruntung daripada dunia. Kalau orang puji kita bagusnya habis kat dunia buat apa? Kan, pujian dapat, sanjungan dapat, tapi akhirat kosong, rugi. Itu paling rugi. Sebab kenapa dalam tajuk ni, orang yang membuat satu benda kerana Allah Ta'ala, jangan tunggu benda sini, tunggu benda akhirat. Pasal dunia ni sementara saja. Dapat balasan, anda tidak akan kekal benda berkenaan. Yang cerita adalah sedekah 1,000 dapat 10,000. Itu apa? Dapat 10,000 kan, sedekah lagi. Baguslah. Tapi kan kata dia ingatkan itu saja balasan dia, masalah. Pasal dia yang sebenarnya adalah akhirat. Baik, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Al-Imran 92. Lan tanalu, tidak sekali-kali kamu mencapai al-birra, kebaikan, hatta, sehingga tunfiqu, kamu menginfakkan, mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu sayang. Tu bila kita masak benda sedap kat rumah, ni jadi kes dulu. Dekat Yaman, salah seorang inilah pengajar kita orang kan, senior saya, dia cerita, dia ceramah, dia cerita dia berkenaan seorang khatib. Khatib ni dia pergi bercakap dekat mimbar, rumah dia sebelah mimbar, sebelah masjid. So bini dia dengar lah apa dia khutbah, bini dengar suami khutbah apa. Dia jadi satu hari tu dia baca ni hadis ni, ayat Quran ni, surah Al-Imran 92 ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan capai sebarang kebaikan sehingga kamu infak daripada kamu sayang. So jadi dia dengar, dan suami dia ceritalah berkenaan dengan infak. So bini dia dengar, tahu bini dia apa? Suami dia beli makanan, suruh bini dia masak. Benda paling dia suami sayang. Lepas tu sekali ada orang minta sedekah. Yang normally memang orang ketuk pintu minta sedekah ni ada Jumaat lah biasa. Okey, dia biasalah kalau ada dia bagilah, apa masalah dia. Jangan kata macam diorang mesti minta. Diorang minta atas kadar dia. Kita atas Allah Taala kata suruh apa? Fa ammasaila fa amal yatim fala takhar wa ammasaila fala tanhar. Adapun orang minta, ada orang yatim jangan kamu takhar, kasari, dan adapun orang-orang yang meminta jangan kamu sergah. Bagilah, masalah dia, benda milik Allah Taala. Tapi cerita bini dia pun buat masak-masak dia, tapi suami dia kata infak daripada apa kamu suka, datang orang miskin dia bagi. Suami balik daripada khutbah kan, balik khutbah ni tanya-tanya, mana makanan? Tadi abang sebut berkenaan, dia cakap bahasa Arab lah, tapi cerita abang sebut berkenaan dengan infak apa benda kita sayang. Saya infak semua sekali tadi bang, bagi orang makan, dia kata.
Itu untuk orang, bukan untuk kita. ada apa dia khutbahkan tadi, untuk orang ramai, bukan untuk diri dia. Itu lawak juga lah. Tapi cerita dia kelakar lah. Mana sebenarnya infak lah. Kamu takkan dapat kan. Kadang-kadang masak-masak kan, bila kita nak bagi orang tu, bagi benda elok lah kan. Ni kadang-kadang bagi tulang, dia potong-potong kambing kan, nak bagi daging kat orang. Ada orang tengok, dia potong-potong tu kan, lepas tu nak bagi sedekah kat orang, tak nak bagi yang elok-elok, bagilah yang daging elok tu. Dia kata macam, tapi kita nak makan ni. Betul lah, dia kata nak makan, tapi nak makan beli lain pun tak apa. Kita kena infak tu, bagi je. Kita sembelih kambing kan, hari-hari korban kan, kalau digalakkan kita sembelih kat rumah masing-masing. Sebelum pening kepala, macam nak buat tahun ni kan. Tapi sebenarnya kalau siapa boleh buat kat rumah, sembelih seekor kambing, apa masalah dia. Tapi bila nak agi-agi kambing tadi pun timbul tajuk, tapi kau nak bagi semua ini, masalah ni kan. Kita tak apa, bagi je, tak ada masalah. Pada harta tak kurang dengan sedekah, bagi je. Bagi yang elok, nak bagi tu pilih yang elok. Ni bagi yang tak elok pun sedekah kat orang, apa hal? Tulang-tulang cekik-cekik apa, makan-makan cekik mati. Tajam kan, potong-potong parang kan. Tulang macam tu dia bagi. Janganlah, bagilah yang elok. Kan? Pasal itu syarat sebenar. Pasal benda yang kita sayang tu, itu lebih besar nilai dia banding dengan yang kita sayang. Yang itu juga Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Hashr ayat ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim. Ni sifat orang Ansar ayat ke-9 surah Al-Hashr. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka melebihkan orang lain ke atas diri mereka, walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka ada kesempitan. Orang kesempitan, ada kalangan apa, orang Ansar zaman dahulu, bila Nabi, ada orang luar datang, Nabi kata dengan mereka, siapa yang nak ambil orang jadi tamu. So ada orang tu angkat tangan, dia kata aku ambil ya Rasulullah. Dia ambil balik rumah dia, tak ada siapa tahu apa jadi. Dia bawa balik rumah dia, lepas tu dia tanya bini dia apa makanan ada. Dia kata ngam-ngam untuk kita je, keluarga kita. Lepas tu dia kata macam ni, tidurkan anak-anak, tidurkan anak-anak, masak makanan, kemudian makan, tak makan, makanan gelap. Makanan gelap. Bila makanan gelap, kawan dia makan lah. Yang tetamu, datang makan sungguh lah. Yang diorang cocak-cocak mulut je, tak makan pun. Tapi kisah ni tak ada siapa tahu, Allah Ta'ala je tahu. Mana tetamu tu pun tak tahu, dia dengan isteri dia tahu. Tapi Allah Ta'ala sebut apa, turunkan ayat ni menegur tentang apa, perbuatan mereka yang melebihkan orang lain ke atas diri mereka, sekalipun mereka ni susah. Mereka susah, sempit, dan mereka sanggup. Macam ketika macam perang Khandaq kan, salah seorang sahabat Nabi SAW tu, dia ada seekor anak kambing kecil, tepung doh sebesar tu. Lepas tu dia pergi nak panggil Rasulullah dengan 3-4 orang je. Bini dia kata, kau jangan malukan aku. Panggil Rasulullah dengan 3-4 orang je, jangan ramai, aku tak boleh masak semua sekali ni. Mana cukup. Elok dia panggil Rasulullah keluar daripada parit tu. Wahai sahabat sekalian, kawan ni sahabat kita ni, ajak pergi makan kat rumah. Ratusan datang ke rumah dia. Bini dia kata, kau aku cakap kau jangan malukan aku, dia kata. Kan? Nanti dia kata, Nabi pesan kan, supaya jangan alihkan doh tadi, jangan letak api. Kuah tadi pun jangan alihkan. So Nabi datang, Nabi gitu kat tu, benda berkenaan. Kemudian dimasak, cukup untuk semua sekali makan. Actually itu kisah dia yang berlaku. Kita kata secara tak langsung ni sifat dia. Kalau kita ada seekor anak kambing tu cukup untuk keluarga kita, kita makan seorang je, tak bagi dah kat orang. Tapi dia orang bagi, tak ada masalah. Itu kita kata. Dan dan adalah dia kata banyak lagi yang serupa seperti ayat ni, yang lebih tinggi daripada ni. Mana maksud dia dari setakat sayang, mana yang kita baca ayat surah Al-Hashr tadi, dia over daripada yang asal. Yang asal dituntut daripada untuk kebaikan tadi, menginfakkan harta dalam keadaan sayang harta tu. Tapi yang lebih tinggi adalah menginfakkan harta tadi sedang kita memerlukan. Bukan sayang, kita perlukan. Kita lebihkan orang lain ke atas diri kita sendiri. Ini adalah contoh yang lebih tinggi daripada yang asal, iaitu mereka melebihkan orang lain dengan apa yang mereka sendiri sebenarnya terdesak perlukan kepadanya, dan mereka itu memberikan dan memberi makan apa yang mereka mungkin sayang atau suka pada diri mereka sendiri. Mereka nak benda berkenaan, tapi mereka bagi orang lain. Itu cara sebenar kalau seorang tu nak ni. Bahkan Nabi SAW menyatakan, contoh macam orang tu dia bagi orang makan minum, Nabi kata saqil qaumi akhirum syurba. Orang yang bagi minum pada orang lain, dia orang lain terakhir minum. Dia will be the last one to drink. Kalau minum daripada baldi tu kan, semua orang yang akan minum, last kali baru dia minum. Itu cara Nabi SAW ajarkan. So secara tak langsung kita faham berkenaan dengan memberikan harta dalam keadaan kita sayang. Nanti kita terangkan siapa golongan tadi. Yang kadang orang kita ni banyak diinfak harta, dia salah ikut turutan. Dia turutan dia, Dzawil qurba, wal yatama, wal masakin, dia ikut turutan tadi. Nanti kita akan baca insya-Allah kemudian. Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.